Saya berhadap berbulan, saya cuba berbulan untuk memperbaiki, masih tak dapat lagi jalan penyelesaian dia. Itu luahan pelakon Izham Ismail berhubung berita penceraiannya dengan isteri sehingga membuatkan ramai terkejut. Kata Izham, masalah rumah tangganya berpunca selepas dia memberi kebenaran isterinya iaitu Siti Noorabila Syamsuddin kembali bekerja sebagai pramugari. Menganggap perceraian sebagai takdir hidupnya, Izham juga tidak merancang kembali rujuk dengan Abila. Apa-apa pun kita doakan yang terbaik buat mereka dan apa juga masalah dapat diselesaikan dengan baik. Saya nak kata terpaksa tu tak, cuma saya dah berusaha sebaik mungkin untuk pertahankan 8 tahun perkahwinan kita orang ni, tapi tak jumpa kata sepakat dan ada beberapa perkara juga yang belum selesai dan menjadikan sebab utama terjadinya perceraian ni berlaku. Hari ni jawapan dia. Ada nampak dekat media yang mengatakan you macam dah tawar hati, belah sebelah pun dah tawar hati sehingga menyebabkan dah tak ada peluang lagi untuk rujuk. Okay, actually tawar hati tu macam saya cakap, hati kita ni kalau tak ada siapa-siapa yang mengisi, kita suami isteri boleh isi balik. Cuma saya untuk mengukuhkan perkahwinan ni untuk anak-anak dulu. Lepas tu kita build up balik sama-sama. Cuma belah sana kalau nak cakap tawar hati dan belah saya pun nak cakap tawar hati, kita orang ada je spend time bulan 4, bulan 5. Ada gambar, ada video, momen-momen kita orang happy. Jadi pergaduhan dalam perkahwinan is benda yang biasa. Kalau tak ada gaduh, tak ada upgrade pun dalam perkahwinan. Cuma yang terjadi ni, nak dapat kata sepakat tu sangat susah yang terjadi sekarang ni. Mungkin kebebasan ni adalah jalan yang terbaik untuk dia. You pun macam tak nak mendedahkan sebenarnya apa punca menyebabkan perceraian ini kan, tapi melalui media pun macam you ada mengatakan yang ini sebenarnya berpunca daripada sejak membenarkan dia bekerja tu. Mungkin boleh jelaskan sebenarnya bagaimana? Nak kata tak ada efek tu adalah efek. Sebab bila dulu dia housewife selama 4 tahun, sekarang ni dia dah kerja. Jadi perubahan dalam hidup kita orang ni pun berbeza. Jadi cuma itulah apa yang saya belajar dalam perkahwinan saya yang lepas ni, yang baru terjadi lepas ni. Communication is the key, and satu lagi, kita kena terima pandangan suami selagi tak berlawanan dengan syarak. Dan pandangan isteri kita kena terima kalau tak berlawanan dengan syarak dan suami boleh terima apa yang isteri minta tu. Maksudnya perbalahan yang berlaku dalam rumah tangga you dan juga bekas isteri Bella itu memang berlaku sejak dia bekerja tu lah. Saya tak boleh nak nafikan lah sebab sebelum ni kita orang okey. Cuma tak jumpa jalan penyelesaian. Mungkin pemahaman dia lain, pemahaman saya lain. Tapi apa-apa pun, kalau nak salahkan belah perempuan pun tak berapa adil sebab yang mengetuai rumah tangga ni saya. Jadi tak adil lah kalau kita salahkan belah perempuan. Apa-apa pun lelaki juga salah. Kalau macam kapal, nakhoda dia salah bawa jalan, salah sampai tempat tu, takkanlah dia punya anak buah salah kan. So jadi saya rela kalau orang cakap ini salah saya tak ada hal. Cuma saya berhadap berbulan, saya cuba berbulan untuk memperbaiki, masih tak dapat lagi jalan penyelesaian dia. Orang berspekulasi mengatakan ini macam relate dengan orang ketiga sebab sejak dia bekerja, you kata dia hayal dengan dunia dia. Itu wallahualam. Yang saya tak tahu tu saya tak berani nak cakap lah kan. Saya tak pernah berdepan dengan situasi tu, saya tak boleh berani nak cakap. Cuma mungkin dia jumpa dengan situasi baru, kehidupan baru, mungkin dia seronok. Jadi ada juga beberapa kali berbincang pasal rumah tangga, pasal anak, pasal ni. Jadi kita tak boleh salahkan juga sebab dia pun dah lama housewife, tiba-tiba rasa macam best lah bekerja kan. Jadi ya macam saya cakap lah, saya yang gagal nak halang dia kan. Jadi orang ketiga tak ada. So far saya tak jumpa apa-apa lagi bukti yang kukuh mengatakan ada orang ketiga. Mungkin kawan-kawan baru, situasi baru, dia pun rasa perasaan yang feeling yang baru. Jadi benda-benda tu berkait rapat lah. Boleh kata you kesal tak sebenarnya bagi dia peluang untuk bekerja semula? Actually keputusan ni keputusan saya yang rela hati sebab dah berbincang berkali-kali. So kali terakhir berbincang ada syaratnya. Syaratnya iaitu ialah dia tak lupa tanggungjawab. Macam saya dah cakap video sebelum ni kan, tak lupa tanggungjawab. Dan saya tak usik duit gaji dia dan dia tak dengan saya. Cuma lepas dia dapat kerja tu, kita orang happy. Kita orang plan macam-macam ni untuk in the future apa nak buat kan. Sebab bila dia dah kerja, kita boleh travel apa semua untuk anak-anak semua. Itulah, semua tu jadi mimpi yang indah je lah. Okeylah, jadi sebenarnya apa, kalau you boleh kongsikan, sebenarnya apa perubahan dia sebelum dan juga selepas bekerja tu? Mungkin dia lebih terbuka kot. Terbuka dengan kehidupan dia. Sebab saya pula tak suka membuka sangat kehidupan saya. Kalau saya post pun berkaitan dengan kerja saya. Kalau dengan dia pun jarang saya post. Ada,
Tapi bila momen tu saya rasa saya nak kongsi, saya kongsi. Cuma saya jarang post terlampau expose apa yang kita orang buat semua kan. Satu lagi, kita kena sentiasa ingat yang kalau kita nak bekerja atau berubah ke arah mana-mana pun kita nak pergi, kita kena ingat itu kerana Allah SWT. Itu kita kena pegang sampai mati. Sebab kalau kita lari arah, kita akan sesat. Bagaimana pula dengan penerimaan anak-anak? Mereka dah tahu ke ataupun macam mana? So far anak dengan saya, dua-dua orang tu dengan saya, kita orang happy je, alhamdulillah. Kadang-kadang ada juga yang saya akan plan untuk dia jumpa mak dia. Masa mak dia dah keluar rumah itu pun sebulan, ada je Umi dia datang jumpa kan. Cuma saya tak nak terlampau alih-alih anak saya ni. Sebab rumah diorang adalah kat rumah saya. Yang kami duduk ni adalah rumah saya sendiri. Jadi kalau dialihkan ke rumah yang dia duduk sekarang, which is bukan rumah dia, adalah jauh dengan tempat sekolah dia, jauh dengan mate kita orang, jauh dengan tempat segala tempat. Macam dekat sini pun dekat dengan rumah mak saya. Anything emergency pun boleh kan. Jadi saya pun kerja balik kat Malaysia hari-hari. Macam dia kerja kadang-kadang tak balik kat Malaysia 2-3 hari. Benda tu pun kebajikan anak-anak saya pun saya ambil kira. Dan saya pun alhamdulillah saya dah dekatkan anak-anak saya mengenal dengan Tuhan diorang. Supaya dari kecil diorang tahu kat mana arah tuju diorang bila dah besar nanti. Jadi kalau saya bawa pergi sana, kita tak tahu benda tu sampai ke tak sampai dekat dia. So wife saya seorang Islam, seorang yang ni. Cuma kita tak tahu apa yang dia buat. Jadi saya yakin apa yang saya boleh buat, saya nak sampaikan ke anak-anak saya. Sebab tu saya maintain menjaga anak saya so far. Dan lepas ni mungkin ada perbincangan untuk jumpa ke apa semua kan. So supaya tak perlu nak pergi naik mahkamah untuk filekan apa-apa semua. Saya tak nak memburukkan lagi keadaan.